dosa-dosa yang kita buat, bukan pada orang, bukan kita tulis dalam Facebook, tidak. Tapi kita tahu kalau kita tak ikhlas, kita ada masalah ke apa dosa-dosa yang kita buat, yang terbaik yang diajar oleh para salafus salih adalah kita mengaku dosa-dosa tersebut dalam kepada Allah Jalla wa Ala, direct lain. Tak usah duk cerita ke orang lain. Sebab cerita-cerita kepada orang ini ada persamaan dengan agama Kristian. Sebagai contoh, bila dia pergi confession, masuk dalam jamber dia tu adapun rumah petak kecil, bila masuk dalam gereja, maka padri datang duduk belah sini, dia datang duduk belah sini, dia pun mengaku, buat confession, pengakuan, aku telah bunuh orang begini-begini, aku telah berzina begini. Dengan kononnya faham mereka, padri inilah yang akan bawa dia punya dosa ataupun taubat itu kepada Tuhan. Nah, Islam tidak mengajar kita begitu. Islam mengajar kita untuk terus kepada Allah Jalla wa Ala, dan masa yang paling afdal tidak lain pada masa 3/4 malam dalam sujud ketika kita melakukan tahajud kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, Islam ajar cukup indah tuan-tuan. Tak perlu kita nak pergi cerita kepada orang dan sebagainya, tidak perlu sebenarnya. Yang paling penting kalau betul kita beriman dan utuh keimanan kita, cukup untuk kita kata membuat pengakuan, membuat kita kata membuat perakuan, kita kata merayu-rayu, meminta hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, kita pergi laju sikit lagi. Bila kita lihat perkara ini tentang pengakuan dosa ini tuan-tuan, sebenarnya dalam Al-Quran banyak kes-kes yang menyebut orang-orang yang hebat pun berani mengakui dia punya kesalahan. Antara orang-orang yang terpilih dan hebat adalah para rasul sendiri, para awliya, para rasul dan sebagainya. Mereka mengambil sikap bila mereka buat kesalahan, mereka membuat pengakuan direct kepada Allah Jalla wa Ala. Antaranya kedua nenek moyang kita sendiri, iaitu siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa, dikatakan begitu. Tak kala keduanya memakan sesuatu dari pohon yang terlarang itu, dia tahu dia telah buat dosa, maka dia terus bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam doa yang selalu kita baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam surah Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam dan Siti Hawa berkata, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang dibaca oleh kedua mereka. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini Nabi Adam, tok nenek kita sendiri pun membuat perakuan di depan Allah Jalla wa Ala, ngaku buat salah pada Allah Ta'ala. Itu antara sifat orang yang hebat, orang yang Allah Ta'ala bagi kedudukan yang istimewa. Perhatikan pula perkataan Nabi Nuh alaihi salam apabila Allah Ta'ala melarang beliau untuk meminta kepadanya sesuatu yang dia tidak miliki pengetahuan, pengetahuan yang dia tidak tahu. Maka Allah Ta'ala berkata dalam surah Hud ayat 47, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Allah Ta'ala, Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi. Juga perkataan Nabi Musa alaihi salam saat Nabi Musa menyesal kerana dia telah membunuh seorang Kibti. Bila dia tapas seorang Kibti, iaitu orang-orang yang sebangsa dengan Fir'aun, maka dia pun berkata, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Kata Nabi Musa alaihi salam, dia kata dia telah menganiayai diri dia sendiri. Kerana itu faghfaralahu, maka ampunilah aku. Maka Allah, innahu huwal ghafurur rahim, maka Allah pun mengampunkan dirinya, kerana Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Al-Qasas ayat 16. Seterusnya kita tengok lagi kaum munafik. Orang munafik pun buat pengakuan kepada Allah, dan akhirnya pengakuan mereka itu kepada Allah diterima muling-muling oleh Allah Jalla wa Ala. Nak kata Tuhan kita ni, dia tidak mensyaratkan pun kalau mu ni nak taubat, mu kena ada nah.
wasilah tertentu, tidak perlu siapa satu pergi direct kepada aku, dia kata. Jelas dalam Quran sebut, kalau nak doa ke berapa, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum, direct dengan aku. Kalau mu nak taubat, mu ada dosa, direct dengan aku. Kalau mu ada masalah apa-apa, direct dengan aku. Terlalu banyak ayat Quran sebut begitu. Dan kalau kita tidak pakai Quran, tuan-tuan, kita nak pakai apa lagi? Sebabnya yang membezakan agama kita dengan agama lain, kena ingat betul. Yang membezakan agama kita dengan agama selain daripada Islam, kena ingat betul-betul, tidak lain kerana Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama lain walaupun dia ada kitab rujukan samawi, tapi telah dikorap, telah hilang dia punya fungsi dan sebagainya. Tapi kita Islam, bila kita nak berhujah, bila kita nak kecek tentang Islam, bila kita nak beramal, kita ada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa nak pakai kata-kata orang lagi? Bapa nak pakai pandangan-pandangan orang lagi dalam bab ibadah dan akidah? Cukuplah dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khusus dalam bab akidah dan juga ibadah, sama ada khususiyat ataupun ibadah-ibadah sunat. Hatta lafaz-lafaz selawat pun, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ajar kita. Nak tahu macam mana? Cuba baca kitab Al-Azkar oleh Al-Imam Nawawi. Zikir-zikir harian Al-Imam Nawawi ajar butir-butir dalam Al-Azkar. Ada berapa ribu hadis dalam tu, semuanya berkenaan dengan zikir harian Rasulullah. Daripada Rasulullah celik mata sampai Rasulullah tutup mata. Boleh amal sebutir Al-Azkar tu, tuan-tuan. Sahih hadis dalam tu, memang Rasulullah buat. Dan bila kita sebut benda yang Rasulullah sebut, satu nikmat, tuan-tuan, bila kita boleh sebut benda yang Rasulullah sebut. Bila kita sebut tu astaghfirullah, ini Rasulullah ajar. Astaghfirullahalazim, ini Rasulullah ajar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Rasulullah ajar butir-butir. Kena jelas. Bapa tak sebut benda orang reka lagi. Dah balik-balik Al-Azkar tu. Cuba kita buat satu pengajian di sini untuk talaqi ataupun buku kita Al-Azkar An-Nawawi, seorang imam dalam mazhab Syafi'i yang besar sekali, hujjah dalam imam mazhab Syafi'iyah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wana buah hati. Kita sungguh ada terjemahan dah pun dalam bahasa Melayu. Cuba elek jari-jari kita hadis ni, kita tengok banyak lafaz-lafaz yang Rasulullah ajar, butir-butir Rasulullah ajar. Cara mu nak tidur baca berapa, bangun tidur, kalau mimpi buat lagu mana, dalam tu ada belakang. Dalam tu ada belakang. Tinggal lagi gerak kedak gerak kita nak amal je. Kadang-kadang belajar ni banyak, amal sikit tak kena juga. Baik, kita pergi laju sikit. Kaum munafik ni, bila dia membuat pengakuan tentang dosa mereka pun, munafik ni tak ada lah, tuan-tuan. Ada surah Khah nak al-munafikun, nak kata beratnya mereka ni kedudukan di sisi Allah. Tapi bila mereka taubat, mereka menyebut dosa-dosa mereka di depan Allah Jalla wa'ala, tetap Allah akan terima mereka punya perakuan dan juga taubat. Allahu Akbar. Tuhan kita, Tuhan kita ni, kita duk kecek pasal Tuhan kita, keluasan rahmat dia ni. Kita baca hadis 99 seorang Yahudi bunuh 99 orang, akhirnya masuk syurga. Kita baca hadis seorang pelacur yang bagi minum seekor anjing, yang kemudian ada keinginan untuk berubah, kemudian masuk syurga. Allah Jalla wa'ala yang begitu luas sekali rahmat dia. Kita nak pakai hak orang lain lagi, tak kena lah, tuan-tuan. Allah Ta'ala dah bagi green light, suruh direct dengan dia. Baik, kita tengok dalam surah At-Taubah akhirnya sebagai kesimpulan, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 102, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baukan pekerjaan baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Orang munafik lah. Orang munafik ni kalau zaman Rasulullah, orang duk sah pertama lah kalau solat tu. Katanya zahir nampak buat baik, semaya, puasa, zakat, pakai jubah, pakai semuta, janggut, ada belakang, nampak macam orang Islam belakang. Tapi sebenarnya mereka ini musuh Allah, kerana mereka nifaq, mereka munafik. Baik.
Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nak katanya keluasan rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita adalah hujjah terhadap diri kita. Balik kepada kaedah tadi sebut, apa nama, balil insanu ala nafsihi basirah. Ke atas manusia itu, mereka lah menjadi saksi diri mereka, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat. Sama ada kita cuba berdusta dari sudut zahir, tapi jiwa batin kita kata mus dan lepu sebenarnya. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketika kemuncak kemasyhuran dia, kalau kita baca sejarah dia, ketika dia berada di puncak kemasyhuran pada zaman Abbasiyah pada masa itu, berada di Baghdad, menjadi apa nama, profesor dalam madrasah nizam yang hebat itu, apa nama, universiti yang besar pada masa itu di Baghdad. Ketika anak murid ramai, bila dia mengajar ramai, dan antara kebanggaan seorang yang mengajar ni, bila orang ramai dengar lah, bila ramai orang dengar semangat selalu. Bila ada 2-3 orang agak lepeng aja, biasa sebab manusia. Jadi Imam Ghazali ni dia mengajar di madrasah nizam, universiti terbesar pada masa itu. Orang mari dengar tu ramai anak murid dia. Kebanggaan seorang guru agama khususnya, yang mungkin menyebabkan dia terjerumus dalam talbisul iblis bila anak murid ramai. Bila dia tengok orang yang seteru dengan dia, dia mengajar sini ramai, tapi tiba-tiba jadi kurang orang. Gimana? Pergi masjid solat lagi sebab ada tok guru lain mengajar. Nampak, ini antara ujian kepada orang soleh, iaitu guru orang mengajar. Makanya tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali bila dia mengajar anak murid ramai mari, tapi siapa sepikat telah berlaku, dia kata pergelutan dalam jiwa dia. Telah berlaku, kita kata pergolakan yang begitu hebat. Siapa satu perikat diceritakan, bila dia nak mengajar, anak murid tengah tunggu, sehingga dia tidak mampu untuk berkata walau sepatah perkataan sekalipun. Dia duduk dia je depan orang ramai, tak boleh nak kata. Sebab dia, aku ikhlas ke tak? Betul ke aku ikhlas kerana Allah Ta'ala? Betul ke tak ni? Dia tanya diri dia. Siapa dia tak mampu nak berkata-kata. Bermula daripada situlah berlakunya al-munqidhu min dalal, satu kita kata coherence, satu pergelutan dalam jiwa. Dan rupa-rupanya bila saya baca biografi orang-orang hebat, sama ada dulu sampai hari ini, dari segi ilmu, memang mereka ada fasa-fasa ini, fasa-fasa yang mereka perlu uzlah seorang diri, sebab dia sedang mencari jawapan. Antaranya ada seorang tokoh di Kelantan yang begitu sekali banyak untuk mengajar hadis. Bila saya pergi temu ramah dia cerita sampai satu masa dia belajar di India tu, dia sanggup bertahun-tahun, 4-5 tahun, untuk semata-mata sewa sebutir bilik, baca buku saja, untuk nak cari satu jawapan saja tuan-tuan. Jiwa dia tak tenang, dia tak jumpa satu jawapan ini. Dia baca buku dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Arab, beli kitab, tak jumpa jawapan. Semata-mata nak jawab satu soalan saja. Apa dia soalan tersebut? Dia bila dia lama duduk di India, dia tengok orang India ni bila beranak dalam keadaan miskin. Hatta sampai hari ni lah pun keadaan mereka jauh daripada kita di sini. Susahnya mereka sampai tahap oleh makan dengan keadaan kotornya dan sebagainya. Jadi mereka ni, dia kata orang-orang di India ni bila beranak tu miskin dah, makan pun tak cukup, mati kerana penyakit dan sebagainya. Tapi mereka ni juga bila mereka mati kerana mereka ini tidak beriman kepada Allah, tidak berakidah dengan akidah tauhid, tidak pernah menyebut la ilaha illallah, maka mereka ni confirm neraka. Jadi dia memikir, tak kira Allah Ta'ala ni kejam begitu lalu. Dia memikir, tak kira Allah Ta'ala ni kejam begitu lalu, tidak adil. Dah lah beranak miskin, kalau orang lain yang beranak kaya tu tak ada sikit. Logik kita kata kan, ini orang di India tu ataupun di belah Afrika sana, beranak tu dah miskin dah, hidup pula melarat, tak ada nikmat hidup, makan payuh dan sebagainya. Patu pula bila mati abadan abada dalam neraka. Tidak adil Tuhan ni. Yang mari mikir gitu. Jadi dia nak jawab pegap. Baca bertahun-tahun baca. Baca tanya nak satu jawapan ini, dan akhirnya dia sebut pada saya bila kita buat temu ramah untuk majalah AI terbitan syarikat kita. Dia kata saya jumpa jawapannya dalam satu buku yang dikarang oleh Syekh Mahmud Shaltut, Syekhul Azhar pada tahun 60-an tempoh hari, Syekh Mahmud Shaltut. Jadi jawapannya adalah agak kontroversi sikit sebenarnya, dan ini juga di-share ataupun disokong oleh Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir dia, Syekh Rashid Redha ataupun Syekh Muhammad Abduh, yang menyatakan bahawasanya ada sekelompok manusia
yang jika risalah Islam tidak sampai kepada mereka, mereka tidak pernah sampai risalah Islam. Contohnya manusia-manusia di kutub utara sana, di kutub selatan, yang tak pernah ada pendakwah pergi cerita tentang Al-Quran, tentang Rasulullah, tentang risalah Islam, tentang akidah. Maka mereka ini, tapi mereka baik kehidupan mereka, mereka baik, tidak minum arak, tidak berjudi, tidak berzina, apa semua. Kemungkinan setengah ulama berpandangan bahawasanya meskipun mereka secara zahir tidak beriman macam kita, tidak mengucap dua kalimah syahadah macam kita, tapi sebenarnya di sisi Allah Jalla wa Ala mereka adalah Islam di sisi Allah. Ada ulama berpandangan begitu. Kerana kalau tengok tidak adil, seolah-olah tidak adil bila Allah Ta'ala ni buat manusia, cipta reka manusia hidup di atas muka bumi, dah tak pernah terima risalah Islam, tapi dia dijatuhkan hukuman dengan apa yang dia tidak terujikan. Sedangkan bila sebut, kita tengok kataan kafir, kafara, maksud dia adalah menolak. Kafir itu asal perkataan dia kafara, yang bermaksud menolak. Macam mana dia nak tolak sesuatu perkara jika dia tak pernah sampai untuk orang yang memberi? Proses untuk menolak berlaku bila ada orang nak beri, kita tolak. Orang Arab jahiliyah jadi kufar Quraisy kerana risalah mari kepada mereka, Rasulullah menyampaikan dakwah Islamiyah kepada mereka, tapi mereka tolak mula-mula. Mereka tolak secara jelas, maka mereka itu diiktiraf sebagai kufar Quraisy. Tapi non-Muslim yang tak pernah sampai dakwah Islam kepada mereka, yang tak pernah ada seorang pun manusia pergi cerita apakah itu Islam, yang tidak pernah ada seorang manusia pun pergi cerita, muka bumi ni Allah Ta'ala buat, yang tak pernah seorang pun cerita bahawa Nabi SAW adalah utusan Allah, Tuhan yang satu, maka dia setengah ulama berpandangan, ulama tafsir berpandangan bahawa mereka itu meskipun secara zahir mungkin kafir, tetapi di sisi Allah Jalla wa Ala, wallahu a'lam, mungkin mereka adalah Islam di sisi Allah. Jelas tuan-tuan, ini bukan muktamad, ini perbincangan ulama. Tapi nak katanya adalah pandangan-pandangan lain yang menarik. Baik, saya kira sekadar itu saja. 8.30 dah ni, lebih kurang sejam. Soalan. Baik, kita insya-Allah kita buka soalan. Kalau ada soalan, dalam 2-3 soalan insya-Allah. Saya pun nak berlari pergi airport pula, naik flight nak balik malam ni selalu ke Kuala Lumpur airport lagi. Surah Az-Zumar. Kena cek balik tu pak, kena study. Ayat 43 dan 44 kita cuba tengoklah, tapi saya pun tak berani nak bagi ni selalu, sebab kita ayat 43 maksudnya daripada terjemahan Abdullah Muhammad Basmih, patutkah mereka yang musyrik mengambil yang lain daripada Allah menjadi pemberi syafaat, yakni bertanya kepada mereka, dapatkah yang lain daripada Allah memberi syafaat, padahal semuanya tidak pula mengerti sebarang apapun. Kemudian katakanlah, wahai Muhammad, syafaat itu semuanya hak kepunyaan Allah. Dialah yang menguasai segala urusan langit dan bumi. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan. Saya ingat ayat ini secara zahir pun kita dah boleh faham dah. Kalau tengok syarah tu, kita boleh, insya-Allah kita boleh faham bahawasanya Allah Ta'ala nak declare bahawa diri dia ni lah yang mutlak untuk orang nak minta syafaat dan sebagainya. Yang lain-lain itu hanya wasilah semata-mata. Rasulullah sendiri adalah wasilah. Wasilah ni pengantara, orang yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk bagi syafaat dan sebagainya. Nampak? Kita tengok secara zahir ayat ini. Maksudnya, patutkah mereka, yakni orang musyrik, mengambil yang lain daripada Allah menjadi pemberi syafaat? Bertanyalah kepada mereka, dapatkah yang lain daripada Allah memberi syafaat, padahal semuanya tidak pula mengerti sebarang apapun? Kemudian katakanlah, wahai Muhammad, syafaat itu semuanya hak kepunyaan Allah. Dialah yang menguasai segala urusan langit dan bumi. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan. Menariknya tuan-tuan,
Mungkin saya tidak boleh membagi satu pandangan yang begitu khusus kerana kena rujuklah tafsir apa semua ni. Kita pun tidaklah hafal semua kitab tafsir tu. Cumanya saya nak tarik perhatian tuan-tuan, saya pernah buat pembentangan kuliah juga. Kita merujuk ataupun saya membincangkan tentang sejarah bagaimana bermulanya jenayah syirik dalam sejarah kemanusiaan. Bilakah jenayah syirik ni bermula dalam sejarah manusia? Siapakah manusia yang pertama melakukan jenayah syirik kepada Allah Jalla wa'ala? Kerana bermula daripada zaman Nabi Adam AS sehingga zaman-zaman selepasnya, semua umat manusia pada zaman itu adalah berakidah dengan akidah tauhid, yang ini mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Sehinggalah muncul satu kumpulan pada zaman Nabi Nuh AS. Kalau siapa boleh rujuk dalam surah Nuh ayat 10-13 begitu, bermulanya jenayah syirik ini tidak lain bila tuan-tuan, umat kepada Nabi Nuh ataupun umat di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, mereka ada beberapa orang-orang soleh. Orang soleh yang dinamakan sebagai Yaghut, Suwa dan sebagainya. Mereka ini apa nama, adalah orang soleh. Sekejap saya buka slideshow dia. Kuliah maghrib, kelas subuh, kuliah maghrib. Tanah wanita, tanah syukur, tanah syirik, rumah suci, syukur ulama. Tak ada pula ni. Jenayah syirik yang bermula pertamanya kerana umat Nabi Nuh, dia ada beberapa orang soleh. Boleh rujuk dalam surah Nuh tafsiran dia. Zaman Nabi Nuh ni ada beberapa orang soleh yang mereka ini bila mereka meninggal dunia, pengikut-pengikut mereka telah berkata bahawasanya perlu dibuat gambar-gambar ataupun patung-patung. Dalam setengah riwayat sebut kita buatlah kerana nak mengenang mereka.